selamat pagi semua. Morning. Good Yes, morning, nampaknya Sifu. semua bagi satu. Okey. Morning, Sifu. Okey, welcome to our first ini first Teppanyaki pada bulan 6. So, tiga perkataan three words untuk express my feeling today adalah happy, excited, sangat excited. Okay. So kenapa? Because kita sudah masuk ke MCO 3.0 dan seperti apa yang Sifu cakap last month, okay. Bagi mereka yang miss MCO 1, MCO 2, jangan kecewa. Jangan putus asa. Because kita ada lagi ini last Sifu cakap ini last MCO. MCO 3 adalah MCO yang lockdown yang last kali Sila bangkit, sila bangun. Cepat grab opportunity ini. Because ini lockdown, ramai orang akan suffer dan mereka semua perlu satu peluang untuk cari extra income. So inilah peluang kita yang boleh jemput ramai, boleh buat GEP dari pagi sampai malam tau. Setiap jam satu hari boleh buat 10 GEP. Okay, because semua orang duduk dekat rumah. Okay, tunggu kamu saja present. So Sifu harap jangan lepas peluang ini. Dan Sifu pun percaya ramai yang balik semula ke Forever. Okay. Because ada juga leader kita yang bila MCO dia datang buat Forever. Lepas tak ada MCO dia keluar pula. Dia buat balik kerja semula. So dia lupa apa yang susah semasa MCO. So tiba-tiba lockdown datang sekali lagi. So dia pun pulang sekali lagi ke Forever. Tapi kali ini jangan make mistake Jangan make mistake lagi. Bila you pulang ke Forever, buat dengan baik-baik buat juang sampai habis. Jangan setengah jalan keluar pula, okay? Nanti you akan kesal seumur hidup kamu because ini peluang terakhir Sifu boleh cakap. So di sini Sifu sangat happy, sangat excited. Kenapa? Because yesterday our first system day. MCO 3.0, our first system day kita mencecah 1,000 orang. Dalam Zoom dengan YouTube kita ada lebih daripada 1,000 orang join kita meeting dan kamu semua boleh nampak berapa pentingnya. Okay, bila ada lockdown semua orang akan takut. Takut dulu you panggil orang ini dia tak nak datang. Because Sifu sudah cakap sangat action ramai sangat action. Tak mau. 1,000, 5,000, 10,000 tak mau, okay? Tapi bila pistol letak atas kepala dia, baru dia tahu, okay, buat tak? Dia mesti kena buat, okay? Itu yang penting. So jangan underestimate itu apa maklumat yang kecil. Okay, so pagi ini Sifu terima satu message dari seorang jutawan. Jutawan Sifu, dia cakap, Sifu saya nak jadi GLT. Okay, dia nak tahu macam mana nak jadi GLT. Tolong saya, okay. So Sifu bagi tahu you kalau ada di sini jutawan ini, so selepas Teppanyaki ini okay, you masuk semula link ini, okay. Sifu akan jumpa you personally okay. So ini antara good news. Ada orang dia nampak peluang ini, dia nak jadi GLT. Dia nak untung lebih lagi apa yang dia dapat. So ini adalah satu teladan yang baik. Satu teladan yang baik. So of course Sifu pun perlukan lebih ramai lagi GLT yang lahir dalam tim kita. Okay, so ini adalah antara sharing Sifu dan sekarang Sifu nak buka pentas kepada ramai sini yang sudah angkat tangan, yang sudah tak bersabar untuk sharing. So first Sifu nak jemput Najib Basri. Yes, Najib. Yes, Assalamualaikum. Pagi Sifu. Pagi. Terima kasih Sifu bagi peluang kat saya bagi sharing pagi ni. Khabar semua starting lockdown. Jadi Sifu betul cakap Sifu. Bulan lepas, bulan Mei sebelum lockdown, saya dan kita selalu buat sharing, buat live. Ramai Sifu yang join sharing kita live kita pagi-pagi sekarang. Sebab apa? Sebab macam kata Ustaz Zamzam dulu, saya daripada Marvelous Academy, daripada AZ Academy. Bila kita tengok ramai orang sekarang bila lockdown dia duduk rumah. Macam kata Ustaz dia kata apa?
sekarang ni ada 800,000 kerja awam yang duduk rumah, yang mana duit dia, katalah kita gaji dia 2,500 sebulan, ada 2 bilion ringgit yang tak tahu pergi ke mana. Kalau kita tak menonjol, duit tu akan pergi kat kita, insya-Allah. Jadi sibuk saya buat live hari-hari sekarang ni, makin ramai orang join, makin meriah saya punya live, komen pun makin banyak. Sebab lockdown ni time lubuk kita untuk kita buat bisnes online ni. Dan Sifu, bulan Mei ni alhamdulillah kita nak share sedikit, walaupun orang kata kita masih tak dapat jumpa offline, tapi bila kita selalu buat online Sifu, ramai dan makin ramai tim kita. Alhamdulillah. Saya sekarang ni saya nak belajar untuk bentuk leadership saya, dan ada sedikit terkilan Sifu, untuk bulan lepas saya target ayah saya boleh buat F2D 100cc, tapi rupanya miss 10cc lagi Sifu nak gear tu. Jadi itulah, bulan ni kita akan plan awal, starting daripada bulan Jun, 1 Jun lagi kita dah buat meeting dengan Abang Long Richard dan Kak Long Michelle. Kita dah ceritakan apa target kita dah orang kata plan, tim baru buat apa, GP kena perkasakan, kena cerita 5cc. Jadi bila kita start awal Sifu, barulah kita hujung-hujung tu tak terkejar-kejar. Silap saya sendirilah Sifu. Hujung-hujung tu baru kita macam push, baru nak orang kata VIP baru. Tapi alhamdulillah kita ada 10 VIP baru yang kita boleh bentuk dia. Saya target insya-Allah semua ni boleh buat 5cc, dan juga VIP lama. Dan juga Sifu, saya minta doa daripada semualah. Bulan ni kita target saya dan ayah saya boleh capai 100cc. Walaupun kita macam belum lagi dapat, patutnya bulan lepas dah gear tu, tapi tak apa, kita cuba lagi bulan ni untuk F2D. Minta doa semua, insya-Allah saya juga doakan anda capai semua insentif di Forever. Itu saja daripada saya Sifu. Saya minta doa semualah. Yes, no limit, go millionaire. Okay, thank you. So Sifu nak pesan semula pada musim lockdown. Sekarang lockdown semua kena biasa dengan online jangan sebut offline lagi. So macam Sifu pun orang offline. Bila first time Sifu buat online pun Sifu pelik juga. Because biasa Sifu bagi talk ada reaksi tau. Kita nampak orang dia punya reaksi. Tapi dekat online you macam cakap dengan CCTV tau. You macam atas ini skrin semua orang tak bergerak punya. Macam CCTV. Tapi you kena biasa. Kenapa? Because mereka sedang dengar apa you cakap. You walaupun you rasa you seorang saja tengah cakap tapi bila you sudah biasa, you tahu itu cek dah ada tulis 1 1 1 2 2 2. Okey, Sifu sudah biasalah sekarang sudah biasa Sifu tahu you orang ada di sini. Okey, that's why kita tak rasa pelik lagi. So kena biasakan diri untuk online. Okey, so thank you Najib punya sharing. So next kita nak invite Charlita. Yes, Charlita. Charlita, are you there? Sifu, wait. Can you give another person if my what is having problem just now? Okay. So kita teruskan kepada Syed Ahmad. Yes. Syed Ahmad ada? Tak ada juga. Okay, tak ada, kita teruskan ke Ustaz Zamzam. Ada. Ada, okay. Ada Ibu. Okey. Minta maaf Ibu. Lewat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Jadi alhamdulillah Sifu, jadi hari ni saya nak share 3 kesukaran saya lah. Pertamanya saya rasa semangat sikit hari ni sebab Sifu dah bagi dah bagi pistol atas kepala pokoknya. Saya rasa semangat lain macam sikit, sebab tu saya boleh sharing dalam Terpayaki ni insya-Allah. Yang kedua, dan insya-Allah saya nak semangat baru juga, azam baru juga, sebab malam tadi saya kena ketuk kepala oleh upline saya lah, Pok Yi. Pok Yi dah ketuk kepala saya. Sebenarnya untuk pengetahuan Sifu lah, saya sebelum ni tak pernah kena ketuk kepala lah. Jadi ada juga rasa, tua-tua pun kena juga. Jadi tapi untuk kebaikan tu bila fikir balik, betul. Memang betul apa yang dikata. Kita
kadang-kadang kena jadi tukur jugalah untuk nak masukkan paku. Betul Sifu. Yang ketiganya saya excited sangatlah kerana dapat tengok apa ni, dapat tengok Sifu, dapat bersama Sifu sebab kita lama dah tak jumpa. Betul. Saya pun lama dah tak pergi ke apa ni center. Dan saya tu je lah pasal apa ni berkenaan dengan apa ni Sifu cerita tentang pistol atas kepala tu kan. Betul. Kadang kita ada matlamat tapi nak pergi ke matlamat tu macam tak ada daya tarikan. Halo. Sangkut lah line. Okay, kita stop video stop video. Cuba tengok. Yeah. Sangkut line, sangkut. Boleh stop video cuba. Halo. Okey, boleh dengar? Sangkut. Stop video tengok. Ya tak nak stop itu video. Tak nak pasang video. Boleh tak? Saya rasa line sudah sangkut lah, sudah hilang. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu dengan Ustaz Zamzam. Yes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Terima kasih Sifu bagi peluang kat saya. Okey, alhamdulillah hari ini saya nak share kesyukuran saya. Pertama, saya syukur tim saya 2 orang telah dapat buat satu sisi Gear 3. Ustaz Usama dengan manager Izzat dan manager Usama. Dan alhamdulillah 2 orang yang Gear 1 50 cc dan saya sendiri alhamdulillah saya sudah capai Gear 5 200 cc dan target bulan ni 300 cc lah Gear 7 insya-Allah. Dan bulan ni juga Sifu insya-Allah saya target saya selesai CBM saya level 1 dan saya committed Sifu Aziat Academy nak hadiahkan ke Sifu 6 orang CBM level 1. Tanda saya bersyukur berterima kasih dengan Sifu. Saya committed train, educate tim saya setiap hari 2 jam. Pukul 10 sampai pukul 12 malam. Setiap hari saya akan educate tim saya untuk saya nak bagi hadiah ke Sifu 6 orang CBM level 1. Dan antara kesyukuran yang kedua Sifu, tim saya sekarang ni daripada pagi pukul 8 pagi dah diorang buat GP 5 cc 5 langkah. Bergila-gila sampai pukul 2 petang. Semalam Ustaz Usama pun buat sampai pukul 3 petang dan setiap hari mereka buat kelas. Dan kepada wanita-wanita pasangan mereka yang tak biasa bercakap, malu-malu, orang mas saya, Ustazah Mariam, dia buat kelas khas untuk muslimat. Dan antara kegembiraan lagi, Sifu, saya dapat baby Elo sekarang ni. Jadi orang mas saya walaupun sakit-sakit, lebah-lebah tapi dia committed untuk share dengan muslimat-muslimat di luar kat sana. Alhamdulillah. Jadi nampaklah suami isteri sama-sama committed, sama-sama nak berjaya, sama-sama nak bantu. Dan yang ketiga je Sifu, semalam saya dah upgrade saya punya Zoom meeting tu daripada 100 ke 300. Rupa-rupanya Sifu, semalam saya buat test market, Ustaz Usama punya customer je dah 200 orang lah. Jadi saya hari ni saya akan beri kepada 1000. Jadi insya-Allah kelas ni memang kita panggil ulama, dia cerita umum pasal berniaga tapi lepas tu kita akan closing dengan bisnes dah proven sukses. Jadi alhamdulillah saya syukur Sifu support kawan-kawan mereka dah buat live dan sekarang ni saya ada dah mula buat hubungan dengan Habib Ali Al-Jufri, Ustaz Kazim Elias. Saya nak panggil mereka supaya cerita tentang fadilat berniaga. Mereka cerita fadilat berniaga, lepas tu kita ambil database mereka, kita closing dengan apa yang kita ada dalam GP dan sebagainya. Jadi siapa yang nak sila PM saya cepat sebab saja 1000 je. Siapa dapat dia dapatlah. Itu je, wallahualam. Terima kasih Sifu kerana beri peluang dan saya sangat respect dengan Sifu. Terima kasih, saya sangat banyak belajar dengan Sifu. Okey, itu je Sifu saya nak share. Terima kasih. Okey, thank you. Kita ucapkan tahniah kepada tim Ustaz. Ya, you nampak tak? That's why pada lockdown sekarang, cara yang betul adalah jangan berhenti buat meeting. Because semua duduk rumah, you mau buat apa? You tak buat meeting, you duduk rumah buat apa? Pagi sampai malam pun boleh buat. Sifu cakap tadi. Yes, well done tu Ustaz Zamzam. Teruskan usaha ini
Sehingga bawa 6 CBM Wah, amin. Okay. So thank you. So next Sifu nak jemput Nenek Kebayan. Yes. Nenek ada. Ada Sifu. Okay. Selamat pagi Sifu. Selamat pagi upline saya. CBM Sobri, CBM Hasniah. Semua Sifu-Sifu, semua sahabat-sahabat FBO yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi sebenarnya banyak daripada ayat Quran yang pendek ni daripada surah Wal 'Asri ni. Wal 'Asri demi masa. Wow tu maksudnya demi asri masa. Ya pagi saya nampak upline saya menulis. Makin sayang ni dengan upline ni, kita makin MCO ni makin jarak jauh tapi makin dekat. Okey, saya sambung balik surah tadi, surah Wal 'Asri tadi. Ramai ustaz-ustaz kat sini, kalau saya salah betulkan saya sebab saya bukan ustazah. Tapi kita sesama kita ni baik kita menyampaikan apa yang kita tahu walaupun satu ayat ya. Dalam surah Wal 'Asri ni menceritakan tentang masa. Jadi kita sekarang ni kita kena syukur banyak-banyak. Sebab kita diberi masa yang sangat banyak. Kalau kita rasa kita mungkin kesempitan masa, mungkin kerana kesibukan ada tugas masing-masing, ada tugas yang lain. Kita sebenarnya ada masa tu juga, tapi kita kena cari di mana masa-masa berkualiti kita tu. Berkualiti untuk diri kita yang paling penting. Kualiti diri kita, sebab kita kena nampak diri kita dulu ya, pandang di cermin setiap pagi, baca doa, betapa bersyukur kita tengok diri kita kat cermin. Dan juga kita kena bercakap dengan diri kita, sebut nama kita, pegang diri kita ni, bercakap dengan diri kita, bagi salam dulu. Yang bukan Islam pun bagi salam juga, cara you all lah. Bercakap dengan diri kita supaya kita nampak sebenarnya diri kita ni yang menghadapi dunia yang sangat luas ni. Okey, jadi seterusnya ayat seterusnya dalam surah Wal 'Asri ni tentang berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Kita sesama kita, inilah yang kita buat sekarang dalam Tempah Yaki dan juga semua meeting kita dalam Zoom meeting ni, kita sesama kita berpesan-pesan. Semuanya nampaknya dah mengikut ayat Quran dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita bersabar walaupun ada yang baru masuk, walaupun rasa macam malam tadi ramai yang orang baru ya, dekat 1000 orang malam tadi kita dibasuh dengan CBM Miza. Memang sangat best. Itulah dia, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi sebelum saya teruskan, kesyukuran saya alhamdulillah, kesyukuran kedua alhamdulillah. Kesyukuran yang seterusnya adalah alhamdulillah unlimited. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong julukkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Ini pun untuk semua FBO, sebab kita ni semua belajar. Yang dikatakan mula-mula daripada pembayang tu, kita nak makan cempedak tu tak sampai, ataupun kita rasa macam mungkin orang jiran sebelah punya ke, jadi kita minta tolong ambil kan. Jadi dekat situ nampak tak kita macam mana kita berukhuwah dari segi, kalau nak curi itu boleh je tapi tak boleh kan, tapi tak baik. Jadi itu cara kita berukhuwah, kita minta dengan cara baik. Kemudian tu maksud daripada pantun tadi, kalau maksudnya kalau kita ni nak belajar ya, kita kena merendahkan diri kita. Itu dah ada dalam sistem kita, sangat baik, sangat cantik sistem kita. Memang setiap kali nak cakap pasal sistem memang sangat bersyukur, tahniah kepada Sifu kita yang sangat bagus ya. Allah bagi kita semua Sifu yang macam ni. Itu memang sangat permata yang kita kena jaga tu betul. Kita akan doakan Sifu kita, sebab apa yang Sifu masukkan dalam sistem tu dah ada dah nasihat-nasihat daripada agama kita sendiri ya. Sangat bagus. Saya boleh cakap macam ni sebab apa? Bila saya tak boleh buat dulu sebab tak ada sistem, kita tak ada panduan ya. Bila sekarang ada sistem, inilah yang kita nampak sekarang kan. Macam malam tadi kelas kita dekat 1000 orang, wah gegak gempita rasanya, walaupun tak dengar semua orang dekat 1000 tu, tapi semua rasa, betul tak? Siapa rasa betul boleh bagi saya nombor 1 tak? Okey, jadi sebenarnya saya cuma nak bercakap sikit je sebab start MCO ni 14 hari ni saya mencabar diri saya. Start semalam saya buat live, itu sebenarnya saya nak jemput semua orang siapa yang berkesempatan. Saya buat live di FB ya.
2 kali satu hari, pukul 12 dan pukul 5 petang. 12 tengah hari kejap lagi dan pukul 5 petang insyaAllah, kalau tak ada apa-apa emergency. Semalam saya dah start pukul 12 tu, kemudian saya terlilit sebab saya punya line tu terlalu slow sangat, jadi saya tak dapat nak naikkan. Kemudian tu saya cuba buat ulangan, isi lebih kurang sama petang. Yang bestnya petang tu, orang pertama yang masuk live saya adalah jiran saya dulu. Jadi dia ingat saya pernah bawa botol kuning tu, saya pernah jual, dan juga jiran saya tu juga membelinya. Jadi itu ya, saya sendiri saya rasa seronoknya baru start FB saya Sanisah Salamun. Saya baru start je live dah nampak ada yang menyorot cerita 25 tahun lepas kan. Okey, itu saja saya nak cerita. Nanti kita jumpa insya-Allah. Saya jemput semua di FB saya Sanisah Salamun. Itu nama penuh saya. Nenek kebayang sebab saya memang nenek. Satu lagi memang nenek ni bagi saya, kalau orang Melayu kita tahu kan, nenek ni macam mana. Dia boleh merupa sebagai seorang puteri, sebagai seorang nenek. Jadi kebijaksanaan nenek tu yang saya nak, aura dia tu. Okey, terima kasih Sifu, terima kasih semua. Saya kembalikan semula pada Sifu dan yang lain-lain. Terima kasih. Okay, bye. Okay, thank you. Thank you Nenek. Pagi satu pantun yang sangat hebat. Ini pantun pertama yang Sifu belajar masa sekolah. Yes, wah sangat masih ingat lah. Okay. So next Sifu nak jemput tadi line sudah putus Mia. Okay. Syed ada, Syed. Okey, okey. Terima kasih Sifu. Okey. Boleh sambung balik. Ya. Okey. Ceritanya gini, dulu saya ni cerita lama lah, 15 tahun lepas. Saya kerja ukur tanah Sifu. Jadi sekali tu di kawasan Padang lah saya ukur tanah, berhampiran dengan hutan. Jadi tiba-tiba tengah-tengah mengukur tu tiba-tiba datang seekor kerbau. Dia ada anak tau. Dia marah kita, dia ingat kita nak kacau dia macam mana kan. Dia pun dia kawasan Padang, jadi kita nampak dari jauh lagi dia dah mari kat kita tau. Dia nak terkam kita lah. Jadi saya dengan tim saya ni lari lah. Betul-betul lari. Lepas tu jumpa parit. Parit tu lebih kurang dalam 3 meter lah lebar dia. Saya boleh lompat. Dan tim saya boleh lompat. Dan keadaan biasa kita tak boleh lompat. Tapi kerbau tu, tiba-tiba dia sampai kat tepi parit tu, dia tak lompat kan. Dia berhenti situ. Jadi alhamdulillah lah. Kami selamat semuanya. Tapi di sini saya nampak lah. Maknanya kalau kita tak ada tolakkan dari belakang, mungkin kita tak akan dapat pergi ke depan. Betul tak? Begitu juga kerbau tu, mungkin kalau ada harimau belakang dia boleh lompat. Tapi dia berhenti situ je. Maknanya tekanan pada dia tu tak ada. Jadi saya nampak situ kita pun macam tu juga. Nampaknya kena ada juga tolakkan dari belakang dan tarikan daripada depan untuk capai matlamat tu insya-Allah. Jadi rasanya waktu je lah saya nak sambung cerita saya tadi. Jadi alhamdulillah maknanya banyak pelajaran daripada apa yang Sifu cerita tadilah. Begitu. Okey, terima kasih banyak Sifu. Okey, thank you. Wah. So hari ni tengok melalui satu kisah tau, kisah yang dulu kita belajar something. Sebenarnya manusia dia macam inilah. So kalau you mau lari cepat, ada harimau di belakang memang you lari cepat. Samalah, ada pistol di atas kepala memang you buatlah. So itu yang penting yang kena sentiasa knock, tak perlu apply knock sentiasa. Okey, kita kena ada kayu dekat rumah sendiri pukul, kasih bangun sikit kadang-kala. Sifu sentiasa cakap ada penyakit 5,000. Ada bukan penyakit 5,000, ada tak ada wang pun dia sudah ada penyakit. Itu yang bahaya. Okay, so kita thank you Syed Mia sharing. So next, Charlita, are you ready? Cha, are you ready? Ada tak Charlita? Tak ada. Sifu, saya ada ambil barang kejap, saya tengah kira, nanti saya datang balik. Okay, Sorry. Okay, then kita teruskan dengan Asma. Yes. Asma ada. Asma Mustafa. Yes, Asma Mustafa ada. Okay, kalau tak ada kita teruskan dengan Pat Daniel. Ada, okay. Okay, teruskan. Okay, Assalamualaikum semua. Thank you Sifu sebab dapat masuk.
Tiga kesyukuran saya ialah bangun pagi, alhamdulillah dapat lihat keluarga happy, sihat. Saya ni banyak masuk kelas tapi itulah masuk kelas banyak belajar dan masih belum bermula lah. Okeylah, insyaAllah saya akan bermula sebab saya bawa Rawani. Rawani selalu bagi apa? Bagi galakan kan. Saya ni sebenarnya dah banyak gagal. Gagal dalam berniaga. Sorry ya. Sedih pula. Tapi happy masuk kelas, semua happy sebab bisnes ni buat akak happy lah, happy sama sebab ramai yang ambil berat, ramai yang bagi semangat. Tapi belum capai 5 sisi ya, 5 sisi. Doakan akak ya, 5 sisi akak nak bermula di Forever ni. Doakan akak ya semua. Bye, Assalamualaikum. Okay, thank you. Okay, Sifu nak bagi rahsia di sini ya. So kita thank you Asma punya sharing. Mungkin I rasa dia first timer sharing. So Sifu nak bagi nasihat di sini. Sebenarnya dekat luar memang ramai orang yang macam-macam kita cakap cabaran kita akan menghadapi. Tapi yang penting macam Sifu dulu pun sama, Sifu pun menghadapi banyak cabaran. Tapi lepas Sifu join Forever, Sifu banyak belajar banyak belajar bagaimana nak kawal emosi, bagaimana nak keluar daripada itu bulatan kecil lah. Because ramai orang dia macam sudah kena tangkap kena perangkap dalam itu bulatan dia susah nak keluar. So banyak gangguan emosi yang negatif yang sentiasa keluar. So sebenarnya benda ini dia akan halang kita berjaya. Kalau you ingat balik macam kita jatuh. Contoh kalau kita jatuh. So kita jatuh, kita ada dua pilihan Pilihan pertama kita nangis. Because jatuh sakit, nangis. So pilihan kedua kita bangun, kita senyum. So dia ada dua pilihan. So yang penting ramai yang dia akan ikut yang pertama lah, of course. Dia akan jatuh, dia sakit, dia nangis. Okay, dia nangis. Tapi dulu Sifu pun macam itu. Sifu rasa nangis. Tapi bila Sifu dapati nangis itu dia tidak membantu kita untuk melegakan kesakitan. Tak ada pun. You nangis pun dia bukan cakap itu sakit hilang. Tak ada pun. So Sifu terus itu otak terus boleh buat pilihan Kita boleh buat pilihan. Berapa saat, satu saat saja kita ubah. Okay, kita jadi positif. Okay. So, I rasa itu yang penting. Because kita kena sentiasa fikir apa yang boleh bantu kita maju ke depan. So, kita di sini, kita semua doa. Doa bagi Asma yang banyak kali lah. I tahu dia niaga banyak kali gagal tapi tak apa. Ramai juga dulu yang gagal tapi dekat Forever sudah jadi jutawan. You kena yakin dan percaya anda juga akan jadi jutawan di Forever. Okay? So kita ada 400 lebih orang di sini. Kita sama-sama doakan bagi Asma. Okay? So next, kita nak jemput Pat Daniel. Ya. Hello, good morning Sifu. Morning. Good morning semua. Wow, akhirnya saya dapat join Teppanyaki. Selalu dengar recording, but then hari ini saya dapat join live. Okay, saya sangat bersyukur. Dan 3 kesyukuran saya hari ini. Yang pertama, saya bersyukur kerana dapat menikmati hari yang baru, nafas yang baru yang Tuhan sudah beri. Ya. Yang kedua, saya bersyukur sebab semalam sudah selesai 5 sisi. Ya, sebab saya pernah dengar Sifu bagi tahu grade A+ ialah sisi yang diselesaikan dalam tempoh yang 1 minggu pertama dalam bulan baru.
Jadi saya mau achieve itu target. Jadi saya buat. Okey, yang ketiga kesyukuran. Ini adalah kesyukuran advance. Hari Sabtu akan datang, saya akan buat motivation night bersama rangkaian saya, dan saya invite manager saya dan juga CBM saya, CBM Mary Lekah, ya, untuk bagi motivation kepada rangkaian saya, sebab target saya untuk naik manager pada bulan Julai, dan CBM Mary mengatakan saya harus naik dengan tim yang kuat. Jadi saya dan suami decide untuk start this new month dengan this motivation night, supaya anak-anak rangkaian saya mereka terinspirasi daripada testimoni CBM yang CBM Mary Lekah, CBM Saiful dan CBM Saiful dan CBM Maria sekali akan join, dan juga manager Lovendra saya. So ini adalah ketiga kesyukuran saya, dan saya percaya bahawa dalam bulan Julai saya pasti akan naik manager dengan tim yang kuat. Thank you Sifu. Thank you semua. Thank you. Okey, wah. So tanya kepada Pat selesai 5 sisi first day. Wah, ini hebat. First day sudah selesai 5 sisi. Ini bukan A+, ini A++. Kita mau tambah. First day itu A++. Oh. So Tania, okay. So next, Sifu nak jemput Sharifah Akmal. Yes, Sharifah ada. Ada Sifu. Okay. Okay, maaf tak dapat buka video, nanti takut putus-putus. Okay, Assalamualaikum dan pagi semua. Pagi. Alhamdulillah dan terima kasih Sifu bagi peluang kat saya untuk share kat sini. Kerana lama dah saya tenggelam dalam teppanyaki, hanya jadi CCTV sahaja. Dah lama tak dengar Sifu sebut nama saya. Dan saya rasa saya dapat aura atau semangat luar biasa bila Sifu sebut nama saya, Sharifah Akmal. Okay. Jadi saya saya dicabar oleh Pok Yi dan Kak Ayah, iaitu upline saya, untuk menonjolkan diri kat teppanyaki, dan saya sahut cabaran upline saya semalam. Dan saya pun kena ketuk juga seperti Syed Ahmad. Syed Ahmad itu adalah downline saya, dan dia pula dia adalah abang ipar saya juga. Dan terima kasih Pok Yi Kak Ayah sebab ketuk saya, dan saya dapat rasa ketukan itu adalah ketukan kasih sayang sebab nak suruh saya berjaya. Jadi di sini saya nak share 3 kesyukuran pada pagi ini, iaitu yang pertama, alhamdulillah masih lagi diberi nafas untuk dan kesihatan yang baik, supaya saya boleh terus beribadah kepada Allah SWT dan dapat memberi manfaat kepada orang lain juga. Walaupun pagi semalam saya dengar dekat jiran-jiran saya pun ramai yang kena positif COVID dan dia kena kuarantin, dan doakan saya supaya saya selamat sini, dan saya percaya saya selamat insya-Allah. Kerana kami, jiran-jiran kami ni jarang berhubung antara satu sama lain secara fizikal, sebab kami kebanyakan berhubung melalui WhatsApp lah. Okey. Yang keduanya, syukur kepada Allah kerana rezekikan saya family forever yang sangat positif, upline yang baik hati, yang penyayang. Terima kasih banyak kepada Pok Yi, Kak Ayah. Sekali lagi Sifu Richard Michelle, SO dan juga Datuk, tu susu galuh forever saya. Okey, ni sangat penting tau. Sebab bila upline saya call je semalam, video call saya buat Google Meet, saya belum cakap apa-apa lagi pada tim tapi aura positif saya tu dapat dirasai oleh tim saya. Tiba-tiba semalam 2 orang call untuk nak buat 5 sisi. Dan saya fighter 5 sisi saya makin berkurang sebelum ni. Dan alhamdulillah semalam bila kena ketuk dengan upline je, saya tak sampai apa-apa lagi pun pada tim saya, tapi timbullah fighter. Memang hebat betul forever. Dan memang hebat betul dia punya aura positif ni, Allah bagi rezeki kat kita. Dan yang ketiganya, saya bersyukur kerana masih lagi buat bisnes ni. Dan upline saya pun ada sebut semalam, Pok Yi kata tonjolkan diri. Sebelum kita dapat capai kejayaan, kita tonjolkan diri. Tunjuk kepada downline kita, pada sideline kita bahawa kita masih ada kat forever ni.
Dan juga saya masih lagi bersama tim saya untuk diberi dan masih ada peluang, banyak peluang untuk capai kejayaan demi kejayaan. Dan insyaAllah saya nak ajak orang berjaya, saya kena berjaya dulu. Itu saya ingat kata-kata upline saya. Dan seterusnya 3 kesyukuran yang saya nak kongsi hari ini. Sifu, saya sebenarnya jarang berdebar tau bila saya bagi talk ataupun bercakap dengan orang. Tapi hari ni tiba-tiba saya rasa berdebar. Okey, jadi saya nak beritahu kepada semua matlamat saya kepada semua yang ada dekat Teppanyaki pagi ni, iaitu tahun ni saya akan capai juga F2D level 1 dan saya nak capai CBM dan Eagle Manager juga. Tahun lepas saya punya CC sudah ada banyak, tapi saya tak ada syarat. Syarat saya 2 supervisor dan satu lagi 1 orang manager sebab saya senior manager. Dan saya minta maaf kepada upline saya kerana benda yang mudah saja sebenarnya, tapi saya dah dapat buat. Dan insyaAllah saya akan baiki balik kesilapan ni dan saya akan cuba ubah, bukan saya cubalah, saya akan ubah balik supaya saya dapat capai semua matlamat saya ni. Jadi seterusnya lah saya nak beritahu bahawa saya ingat terngiang-ngiang di telinga saya, upline saya selalu kata jatuh itu adalah biasa, tapi bangkit semula itu adalah luar biasa. Jadi pada hari ini saya pilih untuk jadi seorang yang luar biasa. Dan saya pilih yang kedua, Datuk, iaitu bangkit dan senyum. Okey. Jadi terima kasih semua. Okay, thank you. Okay, Sifu sudah ulang banyak kali. So ini tahun pastikan semua jangan ulang kesilapan ini lagi. So kita kena belajar dari kesilapan. Okay, pasport kena buat dulu. Ingat, sekarang sudah bulan 6. So pasport kena buat dulu. Jangan setiap tahun pun ulang kesilapan yang sama. Tak ada pasport. CC cukup, tak ada pasport. So nampak tak? Because ini akan sebenarnya kamu boleh sumbang kepada target kita. Kita tahun ini ada 92 Eagle Manager. Patut lebih 100 orang. So nampak? So pastikan Sifu doakan bagi kamu ini tahun mesti mau capai Eagle Manager, dan jangan lupa bawa 1 tahun lagi Eagle juga, because kamu senior. Kamu adalah bertanggungjawab untuk bawa 1 Eagle Manager lagi. Okay, thank you. So next, Sifu nak jemput Zahari Zaina. Yes. Okay, Sifu. Dengar, Sifu? Dengar. Okay, terima kasih, Sifu. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dapat peluang, dan terima kasih, Sifu, bagi saya peluang bercakap di Teppanyaki ini. Memang Alhamdulillah, saya orang pertama di bulan ni sharing di Teppanyaki. Saya rasa seronok dan saya rasa memang betul-betul mana yang orang lama di Forever, saya rasa seronok bila dia bangkit buat. Memang saya rasa memang wow, inilah dia pukulan di Teppanyaki yang Sifu dah adakan selama, saya rasa dah setahun dah Teppanyaki ni ditubuhkan, selama setahun dah saya rasa. Sebab saya dah setahun, sebab bulan ni bulan 6 dah setahun saya pegang kunci 5 sisi tu, setahun bulan 6 saya start. Sampai daripada situ saya tak miss Teppanyaki sampai sekarang. InsyaAllah selagi saya hidup, saya masih boleh bercakap dan boleh tengok Sifu. Saya itu betul. Kita kalau kita nak sesuatu ilmu, kita kena hadir kelas setiap masa. Apa saja walaupun benda tu berulang dan kita kena hadir. InsyaAllah dalam kita hadir dalam majlis ilmu tu, kita akan dapat dan kita akan amalkan dan kita sampaikan. Daripada situlah di Forever ni banyak sangat ilmu-ilmu yang kita kena gali, cari dan sungguh-sungguh. Betul. Sampai kita cakap jangan bagi alasan. Dalam Forever ni macam-macam. Orang lama, orang baru join, ajak dia masuk. Yang lama pun kejut dia masuk, kejut. Tak apa, kita kejut dengan kasih sayang. Betul. Saya pun memang teringat apa yang Sifu cakap. Saya tengok YouTube Sifu, pasal kayu tu memang kena sediakan sendiri. Kadang-kadang orang lama dia kena, betul lah. Bukan cakap kita ni, walaupun orang di bawah tu orang dah berumur, bukan kurang ajar. Kita
bagi dengan kasih sayang. Kita ketuk dia sebab rugi kalau tak buat forever ni. Betul sebenarnya sebab kita dah berada di tempat yang betul, masa yang betul, dan masa ni lah ramai orang yang telah dibuang kerja, banyak masalah, apa semua, kewangan, masa, semualah apa. Bila kita buat forever sungguh-sungguh, tak apa, yang baru boleh belajar dengan upline dia, yang lama pun kena belajar lagi sebab yang lama pun kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia tak ingat sebab dia kena belajar sebab Sifu dah sediakan banyak dah. Tak boleh jumpa dekat di alam nyata, kita jumpa di alam maya. Itu yang pergi kat YouTube Sifu banyak adakan kelas-kelas. Tak apa saja, walaupun ada yang cakap sistem yang Sifu dah tubuhkan ni dah lama sebenarnya. Walaupun saya baru, sistem yang Sifu dah tubuhkan semua orang follow sebenarnya dalam tak sedar. Buku Smile tu itulah sistem Sifu. Sifu dah buat. Kadang-kadang kita terlalu ego, kita tak nak, kita nafikan. Benda tu betul. Cuba saya bagi tahu semua, jangan buat 6J. Kita kat sini jangan buat 6J. Jangan beri alasan. Kita buat je apa yang kita boleh buat, kita buat insya-Allah. Walaupun sedikit, hasil dia insya-Allah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan jangan ego dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, kita sampaikan. Jangan bila kita ada ilmu, kita boleh megah, sombong, dan lagi satu, kalau kita rasa terlalu sombong, kita cari lombong, kita terjun lombong. Itu je. Jangan rasa takut dan cuba. Dan jangan rasa selesa. Bila kita rasa selesa ni, kita rasa tak apa, 1,000 pun cukup lah, 5,000 pun cukup lah, tak apa. Sebenarnya boleh lagi. Saya nasihatkan pada BHO lama, tak kira lah apa pangkat pun, buatlah insya-Allah. Anda akan bangkit dan terus dapat income yang paling gemuk, betul. Memang kalau mana yang baru dah lama pun, ada yang tak bangun tu, kejutkan dia, tolong kejutkan dia sebab rezeki tu Allah dah tentukan kat sini insya-Allah. Memang orang cakap kalau kita meniaga seorang-seorang Sifu, kita akan penat Sifu. Itu apa-apa tadi macam kita di forever ni, kita meniaga beramai, berjemaah bersama. Kita lemah, orang lain akan tolong tekankan, tolong bangkitkan, kejutkan. Itu pasal kita perlukan tekanan. Macam roda tayar, roda kereta, kalau tekanan tu dia tak stabil, kita akan jalan memang tak stabil lah. Bila kita pump elok-elok, dia pusing cantik, memang kita boleh pecut gila-gila. Betul tak apa. Memang ada yang slow, ada yang cepat, ada terlalu cepat, insya-Allah. Bila kita buat sungguh-sungguh, kita belajar dengan kita punya leader saya dari Rich Academy, Yusrida saya punya leader, saya follow dia. Memang dia memang buat sungguh-sungguh, dia push sungguh-sungguh, dia buat anak buah dia memang kau punya tekan. Itulah kita perlukan tekanan. Bila kita tak ada tekanan ni, kita rasa tempat lain memang tak ada. Saya dan 3M saya join. Tempat lain memang tak ada. Dia sekat tekanan, dia setakat tunjuk kemewahan dia, itu tekanan. Kereta besar, rumah besar, itu je tekanan. Kita rasa, iri hati, sakit hati tengok dia. Tak, kat sini kita tunjuk income kita, buat betul-betul, insya-Allah mesti dapat. Dan dengan ada dalam diri, iri hati, sifat dengki, dan orang cakap apa-apa pun kita kena tulis yang baik-baik, cakap yang baik-baik, dan sebarkan yang baik-baik, insya-Allah hati kita tenang dan bahagia. Buat apa pun, kita berkawan dengan semua orang. Dan kita jangan cuba puaskan hati semua orang. Jika tak boleh, kita puaskan hati kita. InsyaAllah kita akan tenang. Lagi satu, jangan cuba buat sendiri. Kalau kita buat sendiri, kita akan rasa, wah kita ni hebat, kita ni bagus. Tak, kita dalam forever ni, kita banyak sangat kita boleh buat bersama. Bila kita buat bersama, kita boleh jadi kuat. Tak apa. Saya pesan untuk diri saya, walaupun sisi kecil, semangat tu kena maintain. Alhamdulillah Sifu, di Tapayaki semangat saya sentiasa up. Tak ada down, insya-Allah. Sisi pun tu biasa, sisi biasa. Kadang kita rasa down pun semua tak apalah. Itu jangan fikir sangat. Kalau berada di platform, ya betul Sifu cakap. Jangan fikir kita dah berhenti kerja, kita buat forever ni full time. Itu tindakan yang bukan cakap betul ataupun cakap salah. Kita kena buat dulu forever ni sungguh-sungguh, belajar dulu. Kita tak tahu, selok-belok, kena belajar. Banyak sangat dalam forever ni ilmu-ilmu yang betul kita belajar. Yalah, mana yang nak belajar kat luar tu, itu atas diri masing-masing. Bagi saya, di forever ni memang A to Z, memang semua cukup. Leader-leader hebat. Semalam pun Kak Amiza pun memang kebakaran telah berlaku lah dalam diri saya, dan dia memang, saya jumpa dia first dekat HQ Forever. Dia punya talk memang terbaik lah, memang best lah. Memang saya rasa semalam pun tu mungkin first time saya dengar talk dia di alam maya secara macam tu lah. Memang ramai lah semalam. Tu saya showkan semua lah. Mana yang tak ada dalam Tapayaki ni, cuba panggil yang mana dah tidur tu,
tak perlu, memang kita nak cari yang baru tak ada. Sebenarnya dalam grup kita ramai yang kita boleh panggil balik, turun ke bawah, turun ke bawah, 7 generasi turun lagi ke bawah ada. Makna saya pasti yang dalam ni mesti ramai grup dia tak mampu nak rekod. Tak apa, kita turun. Walaupun saya baru, saya meeting, you all yang mana lama-lama ada tim, memang ramai. Saya tengok walaupun saya tak nampak di atas, tapi saya nampak bayangkan yang di atas tu saya boleh nampak. Sebab apa saya nampak? Sebab saya tahu sejarah masing-masing, cerita masing-masing punya sejarah. Kenapa aku berada sini? Kenapa aku berada ni? Itu kita kena keluarkan, buat sungguh-sungguh insya-Allah. Okey Sifu, saya pun tak nak cakap banyak sebab sembelit saya pun alhamdulillah dah lepas. Saya rasa saya ucapkan tahniah lah, Sifu mungkin dah lebih 5,000 cc, dah lebih. Itu hari saya ingat saya nak cakap 5,000 cc, mungkin tahun ni saya doakan Sifu lah, kita sama-sama mungkin dapat 15 ke EGLT lah. Saya sebangga lah bila saya dapat follow Sifu. Ya, saya akan mungkin ini saya bagi tahu, saya tak tahu, kita tak tahu. Mungkin ini sharing takhir saya tak tahu. Sekarang ni cuma saya pesan hati-hati, jaga diri, jaga kesihatan, pakai mask elok-elok, tutup. Kalau tak boleh selai, 2 lai. Sekarang ni virus dia tak kira dah. Dia memang serang. Ramai yang mati pun meninggal. Mana yang saya kenal ramai yang meninggal. Bila dia sesak nafas, dia tak boleh nafas, doktor tak boleh buat apa Sifu. Doktor boleh bagi oksigen, itu saja. Bila kita balik, dia tak ada ubat Sifu. Itu saya pun pesan pada Sifu dan semualah, jaga kesihatan. Jaga diri, tak ada buat apa, tak payah keluar. Tak payah nak buat apa, tak apa. Makan vitamin, jangan makan lebih lah, ikut dos yang tertentu. Kalau makan terlebih dos, itu jawab sendirilah. Okey, terima kasih Sifu bagi saya pulang bercakap. Terima kasih Sifu. Ada salah silap, minta maaf Sifu. Assalamualaikum, selamat pagi. Yes. Sikit boleh? Sekejap. Okey. Thank you. Okey, so Sifu nak bagi tahu cara yang betul apa forever. Dengar you orang kena semua dengar sini. Cara yang betul apa forever, bila you join forever kena sara diri dulu. Jangan fikir jutawan dulu. Okey? Sara diri itu penting. Itu sebab Sifu sentiasa pesan kalau you buat full time kena pastikan you mesti mau dapat gaji asal you dulu. Kalau you pernah kerja, ingat baik-baik kalau you pernah kerja, berapa gaji kamu, you kena melalui sponsor. Direct sponsor usaha kamu sendiri. Jangan pandang itu overriding ke itu leadership bonus dulu. Kita buat because sekarang forever bayar kita bagus kalau kita buat sponsoring. Betul tak? Kita punya overriding VIP kita dapat banyak. Itu cara kita untuk dapatkan sara hidup dulu. Lepas itu bila sara hidup kita macam Zahari dia betul. Dia buat 5cc sudah 1 tahun. Itu sara hidup dia. So kalau you sudah ada sara hidup, kita boleh aim tinggi lagi. Jutawan. Boleh beli rumah, beli kereta. Itu bila kita sara hidup sudah dipenuhi. Okay? So kita thank you Zahari punya sharing. So next, kita nak jemput Ustaz pula. Ustaz ada? Ustaz Usama? Ada Sifu ada. Okay. Masya Allah, selesai juga semberit saya pagi ni. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Kesyukuran yang saya nak kongsikan pagi ni, Alhamdulillah saya berjaya dapat 100 cc. Tangga kedua untuk level 1 F2D. Dan saya dah nampak dah, saya pegang cek CBM Sifu. Masya Allah, nampak dah, Masya Allah. Saya bergambar, saya nampak dah, saya bergambar dengan Sifu pegang cek CBM. Wah. Dan saya akan pakai topi ni untuk ambil CBM, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Itu kesyukuran pertama saya, Alhamdulillah. Dan yang kedua, saya bersyukur, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala dah mula bagi kepada saya tim yang baik, tim yang bagus. Dan Alhamdulillah sehingga saya dah mula balik. Setiap pagi kami buat meeting harian. Meeting harian kami setiap pukul 9 pagi. Awal-awal dulu kadang-kadang saya dengan Najib, kadang-kadang saya dengan Ayah Najib, dan hari ni dah bertambah dah orang. Makin hari nampak makin bertambah. Kadang-kadang kita sendiri yang masalahnya sabotaj diri kita.
kita kata pukul 9 ni siapa nak bagi masa pukul 9? Orang sibuk kerja, orang sibuk nak urus anak, orang sibuk tidur PKP ni. Kan? Itu kita telah sabotaj diri kita. Kan? Kita telah sabotaj keadaan kita. Tapi bila kita buat sebenarnya, yang kita perlukan komitmen dan kita punya orang kata apa istiqamah. Istiqamah. Alhamdulillah bila saya istiqamah, nampak dah alhamdulillah makin mantap. Macam orang Urdu kata dunia me karu kam, khabar me karu aram, jannat me lo in'am. Ada yang nak terjemahkan ke? Ini pantun Urdu Sifu. Hari ni kita pantun Urdu. Dunia me karu kam. Dunia atas dunia ni tempat untuk kita usaha, kita letih. Kita letihkan sikit. Is dunia me to rasa apne apu tak hai. Kita letihkan sikit diri kita dunia, letihkan sikit perasaan kita, letihkan sikit kita punya orang kata apa hati kita, tenaga kita bagi sikit. Maka kabar me karu aram. Orang yang letih kat dunia untuk gembirakan orang. Orang yang letih kat dunia untuk bagi orang lain jadi kaya. Letih kat dunia untuk bagi orang lain boleh senyum. Maka kabar me karu aram. Di kubur dia akan berehat. Dia akan direhatkan dalam kubur. Or jannat melu in'am. Orang yang mana letih kat dunia, kubur dia berehat. Masuk syurga dia akan enjoy se-enjoy-enjoynya. So dunia bukan tempat enjoy. Dunia ni tempat kita usaha untuk kita gembirakan orang. Dunia ni bak kata kami dalam alhamdulillah macam yang dikongsikan oleh Ustaz Zamzam, setiap pukul 10 malam kami semua bergembeling bersatu sama-sama kita berkongsi kat situ. So apa yang kami belajar kat situ ialah bagaimana kalau kita nak kaya, kita usaha macam mana kita nak kayakan orang. Cari orang, siapa yang aku nak kayakan. Siapa yang aku nak kayakan? Aku nak kayakan dia. Kalau kita nak gembira, kita cari alasan macam mana saya nak gembirakan orang. Macam mana saya nak gembirakan orang. Siapa yang perlu saya gembirakan. Kita usaha untuk gembirakan orang. So melalui cara ini, subhanallah, bila kita praktikalkan diri kita, sebab Allah Ta'ala buat dalam hadis bagi tahu, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Subhanallah, sangat indah sebenarnya, sangat relate dengan kehidupan kita. Nabi kata, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, dia akan menjadi seperti mana orang yang buat kebaikan tersebut. So kat sini kalau kita tengok orang yang bawa orang lain kepada kegembiraan, maka orang yang diusaha untuk gembira tu belum tentu gembira. Belum tentu dia gembira. Tetapi dia yang usahakan untuk orang lain gembira, dia sudah pasti akan gembira. Dia sudah pasti akan gembira. Orang yang usaha untuk kayakan orang lain, belum tentu dia kaya. Belum orang yang dia nak kayakan tu belum tentu kaya. Tetapi dia pertama sekali akan kaya. So sebab itulah saya suka sangat, saya selalu cakap dengan tim saya, dengan semua orang, kita jadilah orang yang mana suka kongsikan kebaikan. Yang tak baik ni kita buang jauh-jauh. Kita buang jauh-jauh. Kita tanam jauh-jauh. Kita cerita yang baik-baik. Baik-baik yang baik-baik. Kadang-kadang hari ni, saya punya prinsip, saya tak suka nak cerita. Saya tak suka nak cerita orang kata apa, COVID hari ni meningkat berapa. Bahkan saya suka bagi harapan, insyaAllah kalau Tuan buat business forever ni, business yang membekalkan suplemen kesihatan, ini, maka insya-Allah dengan asbab ini Allah Taala gembira dengan kita, semua masalah COVID ini akan diselesaikan oleh Allah. So kita cerita yang positif. Sebab apa saya kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, amitul batila bi tarki dzikrihi. Kamu hapuskanlah sesuatu keburukan itu, dengan cara macam mana? Bitarki zikrihi, uski syarko, uski tadkirako, khatam kardo. Dengan kamu hentikan percakapan tentang perkara buruk tu. Hentikan cerita yang baik. Khair ka tazkira karo. Achai ka tazkira karo. Ceritakan perkara-perkara kebaikan. Ceritakan kemanfaatan. Kalau kamu buat bisnes macam ni, kalau kamu buat macam ni. So kebaikan, aura kebaikan akan makin datang dalam
hidup kita. So pagi ni juga saya nak kongsikan satu kebaikan. Satu kebaikan yang sangat besar. Ustaz Zamzam pun dah bagi tahu dah tadi. Masya Allah, tim kami telah bincang. Kita akan invite satu orang ulama, Maulana Mansur. Maulana Mansur ini dia satu orang ulama yang antara ulama yang mana beliau juga telah mengarang sebuah kitab. Sebuah kitab yang mana telah masuk ke dalam pejabat-pejabat mufti di Johor Bahru, di Kuantan, di Kelantan. Kitab yang dikarang oleh beliau sangat Masya Allah mantap. Dan insya-Allah beliau akan buat perkongsian tentang kelebihan berniaga dalam Islam. Kelebihan berniaga dari sudut pandangan Islam. So ini adalah peluang yang sangat besar. Kan saya subhanallah, saya terpaksa paskan kepada tim saya untuk jawab mesej-mesej permintaan orang untuk join dengan program tersebut. Kan terlalu sibuk daripada malam tadi sampai pukul 2 pagi orang mesej saya, Ustaz nak join, Ustaz nak join. So saya nampak kat sini satu peluang besar, saya kongsikan kepada FBO semua di sini. Satu peluang besar untuk kita influencekan kita punya downline, kita punya tim orang baru prospek kita, bawa mereka kepada bisnes, supaya mereka nampak bisnes kita bukan untuk dunia, bisnes kita adalah untuk kehidupan dunia yang sementara dan untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. So siapa nak berminat nak join, boleh PM, sama ada PM saya, PM Ustaz Zamzam. Tim kami insya-Allah akan berlangsung pada 12 Mei, masya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk pagi ini. Semoga bermanfaat dan kita nak mendapat manfaat, kongsikan manfaat kepada orang. Jazakumullah khairan katsira. Allah Taala absabku jazai khair atau farmade. Terima kasih Sifu, terima kasih semua. Okay, thank you. So thank you kita tanya kepada Ustaz capai 100cc. So ini bulan settle F2D dan Sifu nak tengok you ambil cek pertama CBM kamu. Okay? So amin. So next, yes, Sifu nak jemput Haslinda Kushairi. Ada? Haslinda ada? Ada Sifu. Okay. Saya ingat dah nak habis masa tadi. Sorry. Okey, selamat pagi semua. Alamak Sifu, saya nervous lah pula. Sekejap Sifu. Sebenarnya saya ada list down tadi. Alamak. Okey. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okey, saya ingin mengucapkan 3 kesyukuran saya untuk hari ini. Yang pertama, syukur saya kehadrat Ilahi sebab ni first time saya sharing Sifu. Saya sebenarnya sebelum ni saya pernah jadi MC untuk Sifu Alex dan juga Simu Kowi. Tapi sampai upline saya kata dia cabar saya, dia kata Tepanyaki masuk buat. Saya angkat tangan hari Isnin, saya tak dapat. Okey tak apa. Saya masuk pukul 10 hari ni, saya dah standby belum. 10 suku saya terus angkat tangan. Jadi saya ingatkan saya tak berpeluang tapi alhamdulillah saya diberi peluang. Yang pertama saya nak ucap syukur kerana saya dapat memberanikan diri saya untuk tampil Tepanyaki pagi ni. Lalu selepas saya dengar kata Kak Miza semalam, tak perlu hebat untuk mula berniaga tapi perlu berani untuk memulakannya. Perkataan berani tu yang buat saya okey, hari ni pukul 10 suku saya dah kena get ready depan laptop, saya dah kena get ready untuk angkat tangan. Itu yang saya nak lah. Jadi syukur saya yang kedua, syukur alhamdulillah diberi peluang untuk berada dalam platform terbaik ni. Saya join Forever sebab saya nak sihat. Usia muda, nak kata saya muda, tak muda sangatlah, saya 30-an. Saya ada darah tinggi, kolesterol tinggi, asid urik tinggi dan pre-diabetic. Jadi tapi lepas saya diperkenalkan pada Forever, alhamdulillah saya dah tak perlu lagi makan ubat hospital atas nasihat doktor. Jadi saya berjaya untuk reverse keputusan darah saya sendiri. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya bersyukur juga kerana saya berada dalam the right cycle. Sebab ni saya pernah masuk yang lain-lain tapi saya tak berminat untuk buat bisnes. Sama juga dengan Forever. Saya masuk hanya untuk menjadi ahli. Dan saya nak discount. Jadi upline saya pula, diorang suka buat promotion macam beli 5 AVC dapat Arctic Sea, dapat ni. Jadi benda-benda yang saya makan saya suka. Jadi
saya punya intention dulu hanya untuk consume sahaja. Tapi bila upline saya, Kak Lia, dia cakap dengan saya, jom, dia ajak saya buat 5cc. Saya masa tu memang saya tak faham apa 5cc. Dan dia ajak saya untuk tengok, okey, ni dah cc dah banyak ni. Okey, ajak orang untuk untuk jaga kesihatan. Okey, saya pun buat sampailah satu tahap bila hujung tahun lepas, Sifu saya memang rasa down. Sebab saya rasa susah sangat saya nak kekalkan 5cc ni. Saya tak tahu macam mana dah saya nak kekalkan 5cc. Sebab bagi saya 5cc tu susah. Saya 1cc, 2cc saya nak cari VIP. VIP pun susah saya nak dapat masa tu. Jadi sebab saya sehingga hari ni, saya tak ada fighter lagi bawah saya. Dan semuanya consumer sahaja. Jadi saya hubungi Sifu Alex sebab dia umpama Sifu Alex ni dia umpama saya punya greatest grandfather. Sebab saya dia pernah call saya untuk jadi MC dia dulu dan dia kata okey tak apa, let me help you, dia kata macam tu. Jadi bila dia bercakap dengan saya dia call saya semua, satu je ayat dia yang saya ingat dan saya pegang sampai hari ini. Dia kata saya dah sedih dah. Dia kata jangan malu, jangan tunggu. Jadi saya pun terus aktif. Saya terus aktif dalam grup upline saya. Jadi bukan saya nak glamour, bukan saya nak famous, tapi saya nak ilmu. Saya nak ilmu dalam bisnes, saya nak ilmu dan kesihatan. Jadi saya bersyukur sekarang walaupun saya tak ada fighter, tapi alhamdulillah saya dapat buat 10 active, at least active CC saya sekarang 10 CC ke atas active CC. Jadi saya memang bersyukur sangat-sangat sebab apa yang Sifu cakap memang terkesan dalam hati saya. Jadi kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih pada semua upline saya. Okey, sekejap ya Sifu bagi saya bertenang seketika. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua upline saya bermula daripada Kak Nolia Muhammad, upline seterusnya Kak Suryati Wahab, Dr. Adiba, Liana Tan, Sifu Alex dan semua Sifu-Simu yang banyak motivate untuk berjaya, termasuk Sifu Desmond. Okey, doakan saya naik manager Julai ni sebab dan doakan juga saya hadirnya fighter-fighter yang dapat berjuang dengan saya dari segi kesihatan dan juga dari segi keuangan. Okey, last Sifu, saya nak Sifu ingat tau nama saya Haslinda sebab dulu bila Sifu sebut ada dalam satu talk tu satu Zoom tu saya dengar Sifu cakap Mama Cherry is the next GLT. So saya berdoa satu hari nanti Sifu pula akan cakap Haslinda is the next GLT. Sebab kata cikgu kita tu ialah satu doa dan saya pun masih lagi bekerja sebagai seorang guru. Walaupun memang betul lah cakap Sifu kita tak boleh nak terus directly berhenti. Jadi saya mengambil tahun 2021 ni untuk saya terus berjaya dalam forever. Okey, itu saja Sifu. Terima kasih semua upline dan subline. Okay, thank you. Ini first timer Sifu pernah tengok you jadi MC. Memang hebat lah. Sebenarnya you sudah memiliki bakat untuk jadi speaker dan juga jadi leader dalam bisnes MLM. So Sifu doa bagi kamu. Okay, you nak jadi GLT, okay? GLT itu adalah pasti. Yang penting adalah apa you ikut. You ikut itu diri, bina jati diri kamu. Lepas tu you boleh transform. Lepas you mula buat 4 core lah. 4 core itu 18 skill set semua you ikut. So pasti akan jadi GLT. Because Sifu nampak pada 5 tahun ini semakin ramai akan jadi GLT. Dan selepas Teppanyaki ini Sifu pun nak jumpa seorang yang potensi GLT. Okay? So Sifu doa bagi semua yang ada di sini. Oh, hari ini sudah lebih 500 orang. So Sifu doa bagi semua dapat capai target lah tahun ini juga. Dan Sifu harap semua dapat manfaat yang besar daripada Teppanyaki hari ini. Dan bagi mereka yang tak sempat sharing, okay? Jangan kecewa, jangan putus asa. Kita ada banyak lagi Teppanyaki yang akan datang. So pastikan anda masuk awal dan ambil peluang ini. Okay, so Sifu nak dengar lebih ramai lagi first timer yang dapat buat sharing dan dari Teppanyaki lah sebenarnya. Sifu nampak banyak eager
yang akan muncul, akan lahir dalam bisnes ini. Okay? So last, so kita sama-sama nak nyanyikan lagu slogan kita. So are you ready? Ready? Okay, 1, 2, 3. Yes, no limit. Go, go, go. No limit. Go, go, go. Millionaire. Kita menang, juara. Kita menang, juara. Yes, no limit. Go, go, go. Yes, no limit. Go, go, go. Yes, no limit. Go, go, go. Okay, thank you. Thank